Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Apa khabar semua? Dah sarapan? Dah. Baik. Masih ada lagi yang belum masuk. Okey, hari ni kita akan teruskan pelajaran berkaitan dengan bab 3, berkaitan dengan demokrasi dan juga pengasingan kuasa. Okey, semalam hari pertama lah untuk tahun 3, 3, 4, 5 dan 6. Darjah 3 sampai darjah 6 memulakan sesi persekolahan mereka. So mesti ada adik-adik antum yang ke sekolah kan? Ada. Apa perasaan mereka? Tanya tak ada orang? Rasa apa? Tak. Rasa biasa. Ada, tak tanya. Tak tanya Adik saya sakit terus, cikgu. Sakit perut? Apa Zira? Sakit perut? Dia dah demam. Lah, demam. Mungkin kepenatan kot kan? Ada yang pergi sekolah, lawa-lawa, kemas-kemas, balik tu dah selebih. Itulah dia sketsa di sekolah. Okey, lagi beberapa minggu saja antum akan ke sekolah. So kena get ready lah dengan persiapan-persiapannya. Semalam pun tingkatan 1 dah memulakan sesi pendaftaran mereka. So ada lagi beberapa minggu lah untuk mereka masuk. Dan hari Rabu ni, esok Form 1 dah mulakan kelas secara online lah. Mereka pun tak boleh ke sekolah lagi buat masa ni. Dan hari esok sehinggalah 8 hari bulan April, cikgu pun ada tugasan di luar. Jadi untuk kelas kita yang akan datang, cikgu akan cuba on air. Tapi kalau terlalu sibuk, cikgu akan bagi tugasan ataupun kita akan buat cara lain lah, bukan cara Google Meet. Boleh Kalau kelas malam okey ke? Ganti waktu malam okey ke? Kadang-kadang malam ada tuition cikgu. Oh, ada tuition kelas lain Tuition pergi ke tuition online? Tuition online. Online. Oh, tuition online. Okey, tak apa. Tengoklah nanti macam mana. Tak apa, cikgu bagi tugasan yang berbentuk kumpulan sebab ada isu yang best ni yang kita boleh bincangkan. Okey. Sebelum pergi lebih jauh, cikgu nak tunjukkan video berkaitan dengan pilihan raya. Sekejap Okey, proses pilihan raya. Masih ingat lagi tajuk pilihan raya yang kita belajar pada tahun lepas masa di tingkatan 4? Ingat ke dah lupa? Lupa. Bab 8 pilihan raya. 194. Bila pilihan raya persekutuan yang pertama diadakan tahun berapa? 1955. Okey, ingat lagi lah tu. 1955. Okey, kita tengok kejap bingkisan video ni.
Okey, itu berkaitan dengan proses pilihan raya lah. Sepanjang dalam musim pilihan raya tu, apa dia punya perjalanannya. Itu ia perjalanannya. Kita lihat pula dalam masa hari mengundi tu, apa kejadiannya. Okay. Antum tahun ni 17 kan? 17, tahun depan dah 18 kan? So mungkin siapa yang kalau sempat ataupun kalau dibuatnya tahun depan, tapi kalau pilihan raya dibuat pada tahun ini, mungkin tak sempat lah untuk antum merasa pengalaman pertama yang paling awal untuk mengundi. Okay. Tak apa, cikgu tunjukkan dulu gambaran dia untuk hari mengundi, macam mana perjalanan dia dan sebagainya. Ini sebagai satu pengetahuan yang setiap rakyat Malaysia kena tahulah, supaya tak terkejut, dan juga sebagai satu pengetahuan berkaitan dengan sistem ataupun amalan demokrasi yang dijalankan dalam negara kita. Okay. Yang nombor 2 tu memang jarang lah yang memakai pakaian parti politik ataupun simbol-simbol yang menunjukkan parti politik. Tapi memang ada juga yang memakainya, so itu sebagai satu larangan, tak boleh. Dan benda yang paling penting untuk dibawa semasa hari mengundi ialah kad pengenalan lah. Okay, kad pengenalan. Kena jaga pertuturan, maksudnya jangan bercakap dengan siapa di pusat mengundi. Dilarang menggunakan telefon bimbit. Okay, tolong senyap supaya keadaan dalam tu dia terkawal lah. Bukan tiba nak tegur brother ataupun akak yang ada dekat depan tu. Kak, apa khabar? Lama tak jumpa. Tu tak perlulah. Okey, yang kelima tu, semak nama dan nombor MyCard anda dalam senarai pilihan raya. So pastikan nama kita memang sudah didaftarkan di pusat mengundi tersebut. Sebabnya kalau tak ada nama kita kat situ, so nama kita kita kena carilah pusat mengundi yang sebetulnya nama kita. Tapi sebelum tu kita boleh cek secara online, secara atas talian. Nama kita tu kita daftarkannya masa kita daftar tu dekat mana pusatnya. Kadang benda tu buat bukannya setiap tahun ataupun setiap masa, jadi kita mungkin lupa. So kena semak dulu atas talian dan dah betul barulah pergi ke pusat yang kita nak mengundi. Okey, persoalannya selalunya untuk pusat mengundi ni kita ikut alamat pada kad pengenalan lah. Sebagai contoh, kalau cikgu, alamat cikgu beralamatkan di Johor Bahru, dan tak tukar lagi alamat Ceras, so cikgu kena balik ke Johor Bahru lah bila waktu mengundi. Tu macam tu contohnya. So kalau dia orang Kelantan, alamat Kelantan, dia kena balik ke Kelantan lah semasa hari mengundi. Ni masih lagi digunakan dalam situasi pada hari ini, iaitu tandakan jari anda dengan dakwat kekal, itu dakwat pilihan raya. Sebelum ni banyak isu lah, sebelum ada dakwat kekal ni, ada isu yang mengundi 2 kali, pengundi hantu dan sebagainya.
Padahal semua benda tu berjalan dengan sistematik dan sebagainya. So Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, mereka berunding dan sebagainya buat satu perkara yang tak pernah dibuat lagi dalam pengundian dan sistem pengundian, iaitu dengan mengadakan ataupun mewujudkan dakwat kekal. Dakwat kekal tujuannya adalah sebagai tanda lah untuk mereka yang sudah mengundi. Cikgu nak tanya, tahu tak kalau orang yang mengundi pos, adakah mereka menandakan jari mereka? Nah, kalau orang yang mengundi pos, siapa tahu? Tanda. Tak tahu. Tanda macam mana? Pergi kedai, lepas tu bang nak beli ink dakwat kekal, saya ni nak mengundi pos ni. Macam tu kan? Ke macam mana? Tak tanda kot. Tak tanda. Habis kalau tak tanda, macam mana kita nak tahu yang orang tu dah mengundi? Dia tanda dekat kawasan berdekatan dengan Dia tanda dekat kawasan berdekatan maksudnya? Tanda sikit. Dengan pen. Macam mana? Siapa tahu agak-agak? Macam Cikgu. Kalau mengundi pos tu dia akan pos macam lain, apa ni? Dia macam ada spesifik dia kan cikgu. Maksudnya macam mana tu? Macam untuk undi pos dia pos macam tak tahu lah nak cakap macam mana cikgu. Tak apalah. Apa yang nak ditanyakan tu? Tak ada apa-apa lah cikgu. Okey, undi pos ni, pos tu maksudnya diundi secara pos lah. Maksudnya kertas undian untuk pemilihan tu kan ada dua kertas tu kan. Satu untuk pilih DUN, satu untuk pilih persekutuan. So dua keping tu akan diposkan ke orang tersebut. Contoh kalau dia tinggal di luar negara dan sebagainya, so benda tu akan diposkan ke luar negara lah. Oh, okey, kejap. Cikgu Faliati minta tolong kejap. So antum tengok dulu bikisan video ni kasih habis. Cikgu buat sampai. Cikgu buka dari awal dulu. Kejap Cikgu Fat minta tolong kejap. Everything in life is a negotiation. When you cross the street is a negotiation.
Getting your coffee at Starbucks is a negotiation. You're probably in 3 to 7 negotiations every single day. Your life could be in a completely different place just by improving how you negotiate. Negotiators are working around the clock. The deadline for execution is passed. With us now to help break down the investigation, FBI Special Agent Hostage Negotiator, Christopher Voss. My role as a hostage negotiator was to connect authentically with the victim, the victim's family, and with the hostage taker. Everybody really deserves to have somebody hear what they have to say. In my masterclass, I'm going to give you all the strategies and tactics that I developed as one of the top hostage negotiators in the world. You're going to learn everything from bargaining to reading body language to the neuroscience that you can use to literally bend people's reality. You know, negotiation is letting the other side have your way. So mirroring creates the opportunity for them actually to present you with your deal, only they thought it was their idea. It's just a simple repetition of the last 1 to 3 words of what somebody said. We've got the actual recording of the Chase Manhattan Bank robbery hostage taking. We've got a van out here. Know anything about it? You guys chased my driver away. We chased your driver away? My training was to mirror. And the bank robber started blurting out stuff they had no intention of saying. People love to be mirrored. They love to be encouraged to go on. These skills help you improve your life. Sometimes people say to me, these tools are just manipulation. It's about win-lose. That is not the case. Great negotiation is about great collaboration. Why does it matter to you? You should get better at negotiation. Because however your life is now, you can do better. I'm Chris Voss, and this is my masterclass. Hi guys, check out the new car I bought with the profits I made trading on expert option. Let me show you how. Apa pandangan Tun soal Presiden? Wih, dah sampai mana dah ni? Ni kalau ada masa boleh tengok juga ni cerita pasal Mahathir bicara ulama dan Jokowi, Presiden Indonesia. Best jugalah, cikgu dah tengok dah. Okey, kita sambung balik. Nanti. Pani. Kelas. Okey. Tadi kat mana? Keadaan. Okey, ada apa nak ditanyakan? Apa tadi? Ambil kertas undi. Teruskan ke pondok pendidikan yang ditetapkan. Apakah calon anda? So masa memangkah tu pastikan antum memangkah dengan betul lah, bukan buat simbol bulan ke simbol tulis nama sendiri ke, contoh tulis ajas kat situ. Bukan macam tu lah caranya, tapi just pangkah je, senang. Masukkan kertas undi dalam kotak yang betul, parlimen, state, tengok tu. Dia ada state dan juga ada parlimen, ada untuk DUN dan juga ada untuk Dewan Parlimen lah, untuk parlimen.
Anda tinggalkan pusat mengundi. Waktu dia 8 hingga 5 petang. So kalau dalam norma baru, sudah semestinya akan ada step yang ditambah. Sebagai contoh, kena ambil suhu, kena pakai hand sanitizer, kemudian kena jaga jarak dan sebagainya. So semua tu mengambil kira faktor keselamatan dan juga dia akan jadi tambah lebih rumit lah, okay? Dan juga berisiko. Ni pun antara satu punca juga negara kita mengalami peningkatan kes yang mendadak disebabkan PRN Sabah. Cikgu. Ya. Yang apa beza dia dengan parlimen tu? Beza dengan parlimen, state dengan parlimen. Okey, state ni ialah dia kena undi salah satu ke kena undi letak dalam dua-dua kotak tu? Oh, dia akan diberikan 2 kertas, satu untuk undi DUN, satu lagi untuk undi parlimen. Maksudnya dua-dua ni adalah yang kita kena buat pilihan untuk wakil rakyat tempat kita. So kita kena pilih 2 orang lah, 2 wakil. Satu wakil yang mewakili peringkat negeri, satu lagi yang mewakili peringkat parlimen. So dua-dua ni yang mewakili tempat kita, yang menjaga kawasan kita. Memang kita kena tanda 2 tempat, 2 kertas, dan masukkanlah kertas tu mengikut kotaknya. Kertas tu dia berlainan warna. Cikgu tak ingatlah colour dia. Seingatnya kuning dan juga warna pink. Tapi cikgu tak ingat kuning tu letak kat mana, pink tu letak dekat mana. Macam tu lah. Okay ke? Faham ke? Faham. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Lagi ada apa nak tanya berkaitan dengan pilihan raya? Boleh tak kita buat apa tu nama dia, contoh lepas kita dah mengundi, lepas tu kita buat macam TikTok ke ataupun kita hebahkan dekat umum. Oh hari ni saya dah buat, saya dah menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pengundi, seorang rakyat. Saya dah mengundi parti ini sekian. Kenapa saya undi parti ini sekian? Boleh tak kita buat macam tu? Maksudnya kita mendedahkan ataupun kita menghebahkan siapa yang kita undi. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Itu kan hak kebebasan bersuara rakyat. Biarlah nak cerita kat orang ramai. Mengundi adalah rahsia. Sebab undi adalah rahsia. Okay, undi adalah rahsia. So kalau orang tanya, Nurin undi siapa semalam? Ceritalah sikit. So kita ada hak untuk cakap tidak memberitahu ataupun kita cakap tak boleh bagi tahulah undi ni rahsia. Gitu. Okay. Okey, juga berkaitan dengan perjalanan politik negara. Okey, apa yang antum tahu tentang isu semasa pada hari ini? Isu semasa yang berlaku pada hari ini berkaitan dengan politik lah. Tengok tak surat khabar ke tahu pasal hari wanita je semalam? Tengok. Apa dia? Yang tak nak kerjasama dah tu. Parti tu. Siapa yang tak nak kerjasama dengan siapa? PN tak nak dengar harapan Dia apa lagi yang kita tahu? Saya baca tajuk je. Okey, tajuk je. Okey, cikgu menarik baru baca. sikit. Ni dia.
nampak tak? UMNO tak bekerjasama dengan Bersatu untuk PRU yang ke-15. Tajuk beritanya, apa maksud di sebalik keputusan ini? Kita tengok kejap lah. Baik, susulan pengesahan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO bahawa parti itu tidak akan mengadakan sebarang kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia sewaktu pilihan raya umum ke-15. Ia sekaligus membawa satu perubahan baru dalam jajaran kerajaan itu sendiri pada PRU akan datang. Dan kami mendapatkan pakar untuk menjelaskan situasi politik semasa ini. Kita terus ke talian Skype bersama penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Doktor, ada penganalisis politik ni ramai sampaikan cikgu sendiri pun kadang tak hafal lah orang-orang perorangan ni. So mereka ni membuat analisis dan juga pemerhatian lah, mengkaji dan sebagainya perjalanan politik negara. So banyak pandangan-pandangan mereka yang diminta utamanya untuk diadakan ataupun diwujudkan dalam berita-berita dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghebahkan kepada rakyat, memberikan pengetahuan kepada rakyat supaya dapat membuat pilihan dengan tepat lah. Okay. Yang bagus ni ialah penganalisis politik yang tidak memihak mana-mana parti ataupun dia lebih memberikan hujah yang fair, maksudnya seimbang lah di antara parti-parti yang dibincangkan. Faham Adakah pertama sekali adakah doktor melihat langkah ini akan membawa kepada perpecahan dalam UMNO itu sendiri apabila kita lihat ada satu pihak ke arah penyatuan bersama PN manakala ada satu lagi yang sebaliknya? Ya, kita melihat keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi oleh UMNO semalam menyatakan bahawa mereka tidak akan bekerjasama dengan Bersatu di dalam PRU ke-15 akan datang, tetapi mereka mempertimbangkan untuk bekerjasama di dalam Kerajaan Perikatan Nasional sehingga kepada tempoh pilihan raya ke-15 akan datang. Kita juga mendengar implikasi dan juga reaksi balas daripada UMNO sendiri di mana UMNO Perlis menyatakan bahawa mereka akan meneruskan kerjasama dengan Bersatu. Ini sebenarnya memberi gambaran bahawa keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu itu tidak mendapat dukungan sepenuhnya daripada UMNO itu sendiri, yang memberi gambaran bahawa UMNO sebenarnya adalah parti yang sedang mengalami perpecahan. Dan tengok ini analisis yang dibuat oleh Dr. Mazlan. So dia nampak ada bibit-bibit perpecahan dalam UMNO itu sendiri. So mungkin untuk penganalisis yang lain dia akan cakap benda yang lain. So itu adalah atas pemerhatian mereka masing-masing. Jadi kita sebagai yang terpelajar ataupun yang belajar berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan politik ni, kita kena bijaklah menilainya sendiri. Maksudnya jangan terlalu taksub ataupun terlalu percaya dengan satu-satu berita sebagainya. Kita kena kaji dan juga tengok bermacam-macam sumber lah. Okay. Contoh kalau ada satu isu yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Sebagai seorang warga negara yang bijak, kita tak boleh terus percaya. Kita kena baca, kena kaji sedalam-dalamnya, barulah kita boleh buat keputusan dengan baik. Okay, itu secara ringkasnya. Nanti antum bolehlah tengok sendiri berkaitan dengan cerita politik negara ni. So menarik ke tak politik dalam negara ni sebenarnya? Apa pandangan anda? Cikgu nak tanya Afiq Solihin lah. Lama tak dengar suara Afiq Solihin. Afiq, ada tak Afiq? Halo. Ya, siapa di talian? Mana Afiq Solihin? Halo.
Mana Afiq ni? Ada pun. Oh, Afiq. Ya cikgu. Apa soalan cikgu ni? Dah lupa. Apa pandangan anta berkaitan dengan politik semasa negara? Pandangan. Ke tak ada pandangan? Ke hanya ada penutupan? Afiq? Apa pandangan anda? Anta rasa apa berkaitan dengan politik negara ni? Ke tak rasa apa-apa? Belum rasa lagi. Belum rasa lagi. Kalau pandangan anta lah, kalau perlu ke sebenarnya parti-parti politik ni? Perlu. Kenapa? Kenapa tak kita hanya ada satu kerajaan je? So tak payahlah nak ada pembangkang. Biarlah satu je parti. So kita sokong je lah parti tu sampai bila. So kita just adjust je lah keburukan ataupun apanya. Afiq, teruskan Afiq, tak dengar? Cari jawapan kat buku ke tu? Afiq, cuba Afiq. Apa pandangan anta? Perlu tak ada parti-parti ni? Apa pro and kontra parti-parti yang ada dalam arena politik negara? Siapa yang nak try jawab? Siapa ni yang nak bantu Afiq Solihin? Afiq ni ada ke tak ni? Okeylah, sementara Afiq mencari jawapan, cikgu nak tanya orang lain. Cinta Sumayyah. Halo. Cinta ada cinta? Tak ada juga. Amira Husna ada? Ada cikgu. Amira Husna, apa yang Amira boleh bagi pandangan berkaitan dengan politik negara? Soalan dia apa tadi cikgu? Apa yang Amira boleh bagi pandangan berkaitan dengan politik semasa negara? Kalau ada banyak parti, dia dapat banyak idea daripada parti yang berlainan. Tapi kalau ada satu je parti, negara senang ditadbir. Senang ditadbir? Macam tu? Okay. Sebab dia tak gaduh. Oh ya, sebab tak gaduh. Contoh apa tadi? Nak kata contoh? Tadi nak sebut contoh ke? Tak. Okey, terima kasih Amira Husna. Cikgu nak tanya seorang lagi. Syed, Syed Muhammad Afiq. Ada cikgu, ada. Okey Syed, apa kata anda? Kata saya? Politik dekat Malaysia ni dia banyak sangat isu cikgu. Jadinya
Banyak isu lah. Yelah, jadinya jadi apa kalau banyak isu? Banyak sangat pergaduhan cikgu. Oh, banyak sangat pertikaian. Sampaikan dalam ahli keluarga pun boleh bergaduh sebabkan politik je cikgu. Oh, okey. Jadi baik ke buruk? Baik ke buruk saya tak tahu nak jawab apa. Tak apa, ni pandangan je. Kita bukan nak bawa suara ni ke parlimen pun. Tak apalah nak dengar. Entahlah cikgu, tak tahulah. Jadi so berkaitan dengan parti-parti politik yang ada ni, dengan fokus kita sekarang ni adalah untuk mengurangkan kes dan juga mengurangkan kes dan juga memerangi COVID-19 ni. Tiba dengan adanya pula isu-isu berkaitan dengan politik ni. So benda tu jadi macam mana tu? Cikgu, tapi bagi saya kan, bila ada satu macam pertikaian, pergaduhan antara parti, bukan dalam parti lah, yang dalam parti tu masalah dalaman parti lah. Kalau antara parti tu adalah kalau dari segi bentuk demokrasi tu adalah salah satu persaingan. Persaingan yang sama ada dia timbulkan isu tu dari segi propaganda, agenda tersendiri, muslihat ke, tapi dia still dalam bentuk persaingan. Persaingan yang sihat, selagi dia tak ada bergaduh hingga bertumpahkan darah ke, maknanya dia still persaingan sihat. Tu pandangan saya lah. Okay, tu pandangan Razik Rushaidi. So ada satu term yang dipanggil sebagai check and balance. Maksudnya semak dan imbang. So kena ada dalam sistem amalan demokrasi ni, dia kena ada satu semak dan imbang. Sebab tu ada tokoh-tokoh tokoh-tokoh politik ni yang cuba untuk membawakan suara supaya sesi ataupun sidang parlimen tu dijalankan seperti biasa dalam tempoh yang ditetapkan darurat ni. Mereka nakkan supaya sesi perbincangan dalam parlimen tu diadakan semula. Supaya tujuannya adalah untuk mengadakan semak dan imbang lah, check and balance untuk setiap apa saja keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Okay. Itu adalah amalan demokrasi yang sepatutnya dibuat lah. Okay. Baik, kita teruskan dengan melihat paparan buku teks. So get ready, surat 50. Okey, ini dia amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Kalau kita dapat lihat amalan pilihan raya. Okey, demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran negara kita lah. Okey, itu semua dah sedia maklum. Kemudian ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya, jaminan kepada kebebasan asasi serta pembahagian kuasa yang kita dah pelajari sebelum ini, amalan pembahagian kuasa peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Semuanya telah dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan persekutuan. Jadi kalau nak ada isu yang timbul berkaitan dengan penghargaan kuasa ni, mereka akan bincangkanlah dalam parlimen. Okay, amalan pilihan raya ialah elemen yang penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi. Pada asasnya pilihan raya umum diadakan dalam tempoh, ni tempohnya tempoh pilihan raya umum, iaitu 5 tahun sekali. Dan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan, membuktikan amalan demokrasi yang dilaksanakan oleh negara kita sehinggalah ke hari ini. Okey, ni gambar parti politik. Simbol-simbolnya yang terlibat dalam pilihan raya bagi memperoleh mandat daripada rakyat untuk memerintah. Okey, ni gambarnya lah. So, parti mana menjadi pilihan anda itu adalah hak masing-masing. Yang pentingnya adalah
kita perlu bijak dalam membuat pilihan lah. Bijak dalam membuat pilihan. Okey, seterusnya ni ada gambaran kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Okey, sebelum hari pengundian akan ada hari kempen pilihan raya. So masing-masing wakil rakyat akan turun ke padang. Masa inilah kita baru nampak wakil rakyat kita yang sebelum ni kita tak pernah nampak dan sebagainya. Masa itulah kita boleh nampak mereka, kita boleh beramah mesra dan sebagainya. Tentunya rakyat menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Okay, itu proses sebelum kita nak melakukan pengundian. Kemudian di bawah ni undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Tengok ada ibu yang menggendong anaknya. Ini pengorbanan rakyat lah dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang warga negara untuk memilih wakil rakyat untuk masa depan negara. Seterusnya, undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebagai bukti pengesahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Okey, sebagai rakyat dalam sebuah negara, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya. Okey. So penting ke tidak penting untuk kita terlibat dalam proses pengundian ni sebenarnya? Penting. Kenapa penting? Apa? Negara. Pentadbiran negara. Untuk pentadbiran negara, masa depan negara, dan setiap pemilihan yang kita buat tu sebenarnya ia akan berbalik kepada kita jugalah. So kalau kita tak pilih dan pemimpin yang naik tu adalah pemimpin contoh pemimpin yang tidak amanah, yang zalim dan sebagainya, so benda tu akan efek semula kepada rakyat lah. Okay? Jadi dengan menunaikan tanggungjawab sebagai seorang rakyat yang memilih pada hari pengundian, itu adalah satu kewajipan sebenarnya bagi setiap rakyat. Okay. Baik, kita tengok kebebasan asasi. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang individu di sisi undang-undang. Lembagaan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. So apa elemen yang termasuk dalam kebebasan asasi? Yang pertama ialah berkaitan dengan kebebasan diri. Kemudian kita ada kebebasan beragama, ada hak berkenaan dengan pendidikan dan juga kebebasan bersuara, untuk berhimpun dan juga berpersatuan. Baik, kita tengok kebebasan diri. Okey. Dalam pemahaman ini tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Maksudnya tidak ada seorang pun yang boleh dihukum bunuh ataupun dihukum mati ataupun dibunuh sebagainya tanpa ada mengikut kepada undang-undang. Sebagai contoh, kalau seorang ni disabitkan bersalah tapi buktinya tidak cukup ataupun saksinya tidak kuat dan sebagainya, ataupun memang tak cukup menuduh dia sebagai seorang pembunuh, walhal memang dia seorang pembunuh tapi tak cukup bukti sebagainya, so orang tersebut tidak boleh dijatuhkan hukum sebagai seorang pembunuh. Jadi terlepaslah. Okay, itu undang-undang yang telah digariskan. Okey, dalam kebebasan beragama pula, Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Ini adalah kebebasan beragama dalam negara kita. Sebagai seorang Muslim, kita dapat mengamalkan amalan agama Islam tu dengan baik. Begitu juga dengan agama-agama yang lain, mereka juga boleh mengerjakan agama mereka dengan baik jugalah. Masing-masing tidak ada
paksaan dalam pengamalan agama masing-masing. Seterusnya, hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Ras ni berkaitan dengan bangsa lah. Maksudnya Melayu, Cina, India tu dipanggil sebagai ras lah. Okey, maksudnya contohlah kalau dalam pendidikan ada satu contoh dalam satu kampung ni semuanya adalah bukan orang Melayu. Contohlah semuanya berbangsa Cina. Okey. Kemudian mereka ni susah. Kemudian kita boleh tak untuk mengetepikan kaum lain untuk menerima akses pendidikan? Boleh tak kita meminggirkan kaum lain dalam akses pendidikan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh agak-agak? Sebab mereka pun adalah sebagai rakyat Malaysia juga. Jadi setiap rakyat tu mereka ada hak untuk mengakses ke dalam pendidikan lah. Dan wajib sebenarnya untuk rakyat Malaysia bersekolah sehinggalah ke tahap SPM paling kurang. Okay. So kalau dah lepas SPM tu nak bekerja dan sebagainya, itu terpulang pada masing-masing lah. Tapi yang penting adalah akses pendidikan tu sebenarnya diwajibkan sehinggalah ke tahap peringkat SPM. So contoh kalau dekat bersamamu ada pelajar yang tidak bersekolah dan sebagainya, kata disebabkan kesusahan dan sebagainya. So bagi cikgu benda tu adalah kurang wajar lah, sebab pendidikan ni patutnya diwajibkan untuk semua rakyat. Melainkan kalau dalam keluarga yang susah tu, mungkin sebab yang susah tu disebabkan mereka nak membantu ibu bapa ataupun keluarga mereka mencari nafkah, mencari rezeki dan sebagainya, tu mungkin adalah kekangan untuk mereka bersekolah. Tapi sebenarnya untuk ke sekolah sekarang pun tidak dikenakan yuran sekolah, tidak ada. Cuma yang ada tu ialah yuran seperti PIBG. Kalau antum duduk di asrama ialah yuran berkaitan makan asrama. Kemudian mungkin yang beratnya ialah berkaitan dengan peralatan-peralatan, kelengkapan sekolah dan sebagainya lah. Lagi untuk keluarga yang ada ramai anak dan sebagainya, so itulah sebenarnya yang menjadi beban sebenarnya. Dan untuk pengetahuan, antum ada kelonggaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kalau ada murid-murid yang tidak ada tidak ada bukan bajet, mereka tidak ada kecukupan untuk ataupun kemampuan untuk membeli pakaian baju sekolah untuk sesi permulaan sekolah ni, mereka dibenarkan untuk memakai pakaian selain baju sekolah lah. Maksudnya pakaian yang kemas, asalkan kemas untuk ke sekolah. Okey, seterusnya berkaitan dengan kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan. So setiap warga negara ada hak masing-masing untuk bebas bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Okey, namun kena faham kebebasan berhimpun ni bukan suka-suka hati je untuk kita buat perhimpunan. Contohnya, okey, hari ni semua berkumpul dekat depan Sogo, kita nak buat satu perhimpunan besar-besaran, nak sambut birthday Afiq Solihin dekat depan Sogo, bawa kek ramai-ramai. Tu kena ada kebenaran sebenarnya, kena minta permit daripada polis untuk dapatkan kebenaran, barulah boleh buat perhimpunan secara aman. Bukan sesuka hati je. Okey, kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak tapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal. Ini yang Cik kata tadi. Okay, sekatan tersebut bertujuan untuk memastikan
ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin. Okey, kat sini ada tunjuk berkaitan dengan akhbar sebagai satu kebebasan bersuara lah, iaitu termasuklah kebebasan media yang dikawal oleh Akta Sultan 1948 serta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Okey, di Malaysia kita ada Suhakam, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, merupakan institusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia lah. So peranan mereka adalah mempromosikan dan juga melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Okey, kita lihat muka surat sebelah berkaitan dengan pengasingan kuasa dalam pemerintahan. So ini di bawah yang pernah cikgu sebutkan, itu kita ada 3 badan pemerintahan negara, iaitu Badan Perundangan, Legislatif, dikenali sebagai legislatif, Badan Eksekutif sebagai pelaksana, dan Badan Kehakiman dikenali juga sebagai judisiari. Ini benda penting yang antum kena ingat. Badan Perundangan, Legislatif, Eksekutif, pelaksana, kemudian Kehakiman, judisiari. Okey, kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya pengagihan kuasa mereka ni ditentukan mengikut undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dan merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. So kita lihat peranan agung tu sangat besarlah dalam menentukan perjalanan pemerintahan tiga-tiga badan kuasa ini. Kenapa dibuat 3 badan kuasa ini? Adalah untuk pengasingan kuasa. Nama pun pengasingan kuasa. Tujuannya adalah supaya tidak berlaku pertindihan kuasa ataupun tidak berlaku perbalahan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pemerintah. Okey, Badan Perundangan ada Parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat, kemudian Badan Eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri, kemudian di bawahnya ada jemaah-jemaah menteri dan ada kementerian-kementerian di bawah jemaah-jemaah menteri. Dan Badan Kehakiman, ketuanya ialah Ketua Hakim Negara, kemudian kita ada Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Bawahan. Ini adalah struktur pentadbiran dalam persekutuan. Okey, ini gambar persidangan pertama Parlimen Persatuan Melayu, kemudian ada Kabinet Jemaah Menteri yang pertama iaitu selepas merdeka. Kemudian ada The Lord High Chancellor Britain bersama-sama Hakim Tanah Melayu. Ini berkaitan dengan kehakiman lah. Okey, seterusnya Badan Perundangan. Okey, ini yang selalunya pelajar tanya-tanya lah. Cikgu, apa beza DUN dan juga Parlimen? Okey, DUN tu ialah Badan Perundangan Peringkat Kerajaan Negeri. So kalau Parlimen tu ialah Badan Perundangan pada peringkat kerajaan ataupun peringkat persekutuan lah. Okey, Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. So Parlimen ada 3 komponen. Komponen pertama ialah Yang di-Pertuan Agong, kedua Dewan Rakyat dan ketiga ialah Dewan Negara. So Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang kita pilih. Okay. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Maksudnya undang-undang yang sudah sedia ada tu dalam Parlimen ada kuasa untuk menggubalnya. Dan penggubalan tu bukan dibuat sesuka hati. Perlu ada satu menyemak dasar kerajaan. Kemudian tujuan lain selain mengubah undang-undang adalah untuk meluluskan perbelanjaan kerajaan. Sebagai contoh, Menteri Kewangan semasa membentangkan bajet untuk tahun depan, semasa dibentangkan, nanti akan ada satu sesi untuk perbincangan. Okey, bajet sekian ni bagus tak? Bajet sekian ni banyak sangat ke ataupun macam mana, ataupun relevan ataupun tidak bajet yang telah dibentangkan pada waktu tersebut. Dan juga
membincangkan tentang hal-hal lain seperti sistem cukai yang baru dan sebagainya. Okey, yang di-Pertuan Agong salah satu komponen dalam badan perundangan kita dah tahu tadi, Dewan Negara atau juga dipanggil sebagai Senat. Okey, Dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. So Dewan Negara ni fungsinya adalah kesinambungan daripada Dewan Rakyat. Apa yang telah dibincangkan dalam Dewan Rakyat akan dibawa dan diteliti pula dalam Dewan Negara. So bukan senang sesuatu undang-undang tu nak diwartakan, di banyak proses. Okay? Terlalu banyak proses. Inilah dipanggil sebagai amalan demokrasi. Dewan Rakyat atau Perwakilan, okey, itu ada tempatnya. Dewan yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya mengubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Ubal dan lulus undang-undang. Okey, ni ada bangunan Dewan Undangan Negeri di Sarawak. Tengok struktur bangunannya. So itu ialah Dewan Undangan Negeri di Sarawak. Okey, di Malaysia terdapat DUN di setiap negeri kecuali bagi KL, Labuan dan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai satu parlimen sahaja. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau yang dipertua negeri selaku ketua negeri, speaker Dewan dan ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Dan DUN berfungsi untuk mengubah undang-undang bagi negeri masing-masing. So tadi kalau Dewan Rakyat digubal berkaitan dengan undang-undang dalam persekutuan peringkat perlembagaan negara. So kalau DUN dia mengubah undang-undang bagi negeri masing-masing. Okey, itu beza DUN dan juga parlimen lah. Okey, kita ada badan eksekutif, badan kehakiman dan muka surat. Mana satu lagi? Eksekutif. Oh, tadi perundangan, kemudian eksekutif dan juga kehakiman. Okey, ini dia. Okey, tolong baca dulu berkaitan dengan badan perundangan, eksekutif dan juga badan kehakiman. Mungkin cikgu akan jadikan sebagai latihan untuk kelas tutor akan datang lah. Okay, ada soalan? Tempat yang baru ni tak ada highlighter. Oh, ada. Ada soalan kelas? InsyaAllah tak ada cikgu. Faham ke Tak ada sekali? cikgu. Faham? Faham. Cikgu, Ha, saya nak tanya tapi macam tak masuk sangat dengan tajuk. tak perasan dengan tajuk? Tak masuk dengan tajuk ni pun. Apa tu? Tajuk. Kan Suruhanjaya pilihan raya kan dia kerja time ada pilihan raya je kan? Ya. Lepas tu sekarang ni kan tak ada pilihan raya. Apa je yang diorang buat? Kalau tak ada pilihan raya, kerja yang mereka boleh buat ialah kena kerja KKM cikgu. Ya ke? Betul ke kerja KKM? Taklah, cikgu pun tak pasti, tapi yang cikgu, oh ya yeah. Kerja KKM tu maksudnya apa, Faris? Cuba Faris boleh kongsikan? Masa kata dia tolong macam jadi kerja KKM lah, tak boleh kata ni. Mak hantar kerja apa? SPR ke? SPR. Lepas tu? Dia kata dia jadi apa? Pekerja dalam KM. Kesihatan tu. Kerja dengan kesihatan? Tentara. Sebagai apa? Saya tak tahu. Saya tak pasti. Oh. Maksudnya yang cikgu faham, mungkin mereka ni diserapkan ke dalam badan-badan kerajaan yang memerlukan tenaga lah. Macam tu Faris Betul ke? Okay. Satu lagi mungkin kerja yang mereka boleh buat ialah persempadanan untuk
pilihan raya. Kan benda tu benda yang rumit. So kena buat awal lah persepadanan kawasan pilihan raya. Okay, terima kasih Faris. Terjawab ke soalan tadi? Bagus soalan ni, cikgu pun tak pernah terfikir juga. So siapa yang nak kerja SPR tu bolehlah nanti join. Okay, bolehlah rehat kalau tak ada soalan. Terima kasih untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih Terima kasih Soleh. Atif Rifki. Terima kasih Syed. Terima kasih Razif Syahidi. Terima kasih Ehsan. Terima kasih cikgu.